Salam sejahtera dan selamat pagi. Saya M. Vigneswari Mutusami daripada PPD Seberang Perai Selatan ingin berkongsi sedikit maklumat mengenai kemahiran berfikir aras tinggi. Okey, hari ini marilah kita berkebat. Mengapa kebat penting? Mesti cikgu-cikgu semua tertanya-tanya mengapa kebat dimasukkan dalam kurikulum kita pada hari ini ya. Iaitu kebat penting untuk menghasilkan modal insan yang cerdas, kreatif dan inovatif bagi memenuhi cabaran abad ke-21 agar negara mampu bersaing di persada dunia. Juga kalau kita tengok dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 terdapat 6 aspirasi murid yang berkaitan dengan kita, iaitu satu yang paling penting ialah kemahiran berfikir aras tinggi. Apa dia rasional kebat? Okey, mari kita fikirkan mengapa kebat tu penting. Tadi kita dah tahu dah mengapa kebat tu penting. Sekarang kita tengok pula rasionalnya kebat dalam kehidupan murid-murid kita. Satu, kemahiran kebat diterapkan dalam kesemua aktiviti kurikulum dan ko-kurikulum. Dua, berubah daripada amalan hafalan kepada pemahaman yang sangat mendalam. Kalau kita tengok taksonomi Bloom yang terbaru ya, kita akan tahu bahawa amalan hafalan ini duduk di paling bawah sekali dalam kita tengok dalam piramid tu, dia duduk di tahap bawah sekali. Okey, meningkatkan tahap kesedaran dengan menganalisis, menyelesaikan masalah dan menilai dengan mencipta. Okey, aktiviti ini sangat berjaya apabila murid-murid bergerak dalam kumpulan-kumpulan kecil kononnya menggunakan pembelajaran kooperatif dan PAK 21. Lagi satu, belajar mewajarkan penyelesaian dan penemuan. Jangan terima saja, murid-murid kena tanya soalan dan membuat penilaian dan analisis dengan data-data yang terkumpul. Kemahiran berfikir aras tinggi. Apakah maksudnya? Apakah yang perlu dibuat oleh murid-murid kita apabila mereka menggunakan kebat dalam PDPC harian? Okey, satu, mengaplikasi pengetahuan sedia ada mereka. Okey, bila murid dah faham, dia dah ingat, dia akan cuba mengaplikasi pemahaman dia dalam aktiviti dalam kelas. Seterusnya dia akan menganalisis keputusan atau penemuan dia tu betul ke salah. Okey, itu kita pergi ke peringkat ketiga, iaitu menilai. Okey, menilai boleh dibuat dalam kumpulan atau boleh dibuat secara berpasangan maupun secara individu. Okey, last kali baru murid-murid pergi ke tahap mencipta. Mereka akan mencipta bila mereka sudah faham bagaimana boleh berfikir secara kritis dan kreatif untuk mencipta sesuatu bahan atau sumber yang boleh digunakan oleh mereka. Kita tengok pula persekitaran pembelajaran kebat. Mengapa kebat ni penting untuk murid-murid kita? Okey, satu, murid menjadi pembelajar aktif apabila dia dapat memberi respon kepada guru atau respon kepada kawan-kawan yang bertanya. Dapat berkomunikasi secara berkesan dengan guru, dengan rakan sebaya dan juga dengan bahan. Berkolaborasi. Mengapa kolaborasi itu penting? Berkolaborasi itu penting sebab kita melatih murid untuk bekerja sebagai satu pasukan untuk membuat sesuatu projek atau bertanggungjawab. Mengajar murid mengambil tanggungjawab. Okay. Berfikir secara kritis dan kreatif. Bukan saja untuk menjawab soalan, tetapi juga untuk murid berfikir secara kritis dan kreatif apabila dia berhadapan dengan situasi sebenar. Okey, mengemukakan soalan. Murid perlu mengemukakan soalan. Bukan saja cikgu yang bertanyakan soalan, tapi murid perlu bertanya soalan apabila dia dah dapat satu idea, tapi untuk mendapat satu idea yang jelas, dia perlu mengemukakan soalan. Soalan yang
berpunca daripada pengetahuan sedia ada dia. Okey, menyelesaikan masalah. Okey, menyelesaikan masalah apabila kita dapat sesuatu ransangan atau kita dapat satu soalan yang berlapis, murid perlu berfikir secara kreatif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Mari kita tengok pelaksanaan kebat dalam bilik darjah melalui 3 elemen utama. Apa 3 elemen utama yang perlu kita gunakan dalam PDPC seharian kita? 1. Kurikulum. Kurikulum yang boleh dilihat dalam DSKP, SK dan SP. Okey, pedagogi. Jenis pedagogi apa yang cikgu nak guna dalam kelas tu? Okey, cikgu boleh berpandukan kepada pembelajaran kooperatif atau PAK 21 yang sudah dipelajarinya nak gunakan dalam kelas. Sangat-sangat penting untuk guru menggunakan pedagogi pedagogi yang terkini untuk murid-murid. Okey. Nombor 3 ialah pentafsiran. Okey, pentafsiran jenis apa? Okey, boleh gunakan pentafsiran PBD, UPSR, SPM, TIMS atau PISA. Semua ini adalah merupakan peperiksaan jenis formatif dan juga sumatif. Kita tengok juga elemen sokongan. Tadi ialah elemen utama, sekarang ialah 4 elemen sokongan. Okey. 4 elemen sokongan itu ialah 1, co-curriculum. Kita tahu kan murid-murid selalu mesti dan selalu ada aktiviti co-curriculum. Okey, bila ada aktiviti co-curriculum, selalunya murid-murid perlu buat projek. Projek. Setiap murid mesti ada satu projek untuk co-curriculum. Okey, seterusnya kita ada sokongan komuniti dan swasta. Okay. Kita gunakan komuniti di sekeliling sekolah itu untuk membantu aktiviti-aktiviti sekolah. Okay. Seterusnya, bina upaya. Bina upaya siapa? Bina upaya guru. Maksudnya, kualiti guru perlu ditingkatkan apabila kita ada aktiviti kebat di sekolah. Kita perlu ada bina upaya. Lepas ni, saya akan terangkan apa maksud bina upaya yang saya katakan ni. Okey, lagi satu ialah, last sekali ialah sumber. Okey, jadi sumber apakah yang penting ada di kawasan sekolah? Kita tengok kemahiran asas kebat. Penekanan 4K dan 1N. Tadi saya dah beritahu dah, yang penting untuk murid ialah komunikasi, kolaboratif sesama mereka, berfikiran secara kreatif dan satu lagi ialah penghayatan nilai. Nilai sangat penting. Kalau kita tengok dalam 11 anjakan dan juga aspirasi murid ada tentang nilai ni, penghayatan nilai. Ciri utama soalan kebat yang baik. Okey, satu ialah ransangan. Ransangan boleh dalam bentuk video, gambar, lagu, ransangan. Murid tengok gambar atau video dan dapat idea daripada sana. Lagi satu ialah pemikiran berlapis. Okey, soalan jenis apa yang berlapis? Okey, ia bukan soalan apa tetapi mengapa dan bagaimana. Okey, kandungan bukan rutin, kandungan yang berlainan setiap hari, bukan kandungan yang sama. Hari ni, pagi ni makan apa? Yang tu ialah soalan rutin. Okey, situasi sebenar. Kita ambil situasi sebenar. Misalnya apabila ada kemalangan, apa respon murid, apa penghayatan nilai murid tu dalam situasi sebenar. Okey, last sekali ialah tidak berulang. Soalan-soalan yang tidak berulang. Kalau kita tengok soalan-soalan jenis kebat yang baik, biasanya dia bukan soalan hafalan. So, maksudnya dia kena soalan yang lain. Setiap kali ada soalan yang lain. Ini yang saya maksudkan dengan bina upaya guru. Okey, bila kita kata sekolah itu ialah sekolah kebat cemerlang, sepatutnya ada guru yang menjadi jurulatih utama atau pemeriksa kertas. Guru cemerlang, okey, katakan sekolah tu tak ada guru cemerlang. Sekolah perlu mewujudkan guru cemerlang. Dan satu ialah pembentangan jenis amalan terbaik melalui PLC atau CPD dan juga kajian tindakan. Okey, bila kita dah buat amalan terbaik, kita dah pandai, mahir, kita boleh buat
kajian tindakan yang boleh dibentang dalam kolokium peringkat negeri maupun peringkat kebangsaan. Tadi saya kata sudut sumber kan, saya kata sumber. Okey, sekolah perlu mewujudkan koridor sumber, pusat sumber, guru boleh jadi sumber dan speakers corner. Apabila kita ada speakers corner ni, kadang-kadang kita boleh beri soalan impromptu dekat budak tu. Bagi soalan impromptu, budak terus jawab atau budak terus bercakap. Yang tu ialah sudut sumber untuk PDPC Cebelang. Habis itu saja untuk hari ini. Terima kasih.